Assalamualaikum dan selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada para pelajar yang sedang menonton. Okey, video perkongsian cikgu kali ini, cikgu bawakan satu set soalan latihan bagi 4 bab yang pertama. Okey, bab 1 fungsi, bab 2 fungsi kuadratik, bab 3 sistem persamaan dan bab 4 indeks set dan logaritma. Okey, untuk soalan yang cikgu gunakan, cikgu hanya ambil sehingga indeks dan set sahaja. Okey, dapat dilihat dekat sini. Ada dua bahagian soalan, ada dua bahagian. Bahagian A ada 12 soalan dan bahagian B 3 soalan. Okey, cikgu akan terangkan satu persatu. Jadi jom kita mulakan. Okey, kita lihat soalan 1. Diberi bahawa fungsi fx bersamaan dengan 3x tambah 4 per 4 tolak x. Di mana soalan A, kita diminta untuk mencari nilai f negatif 2 ataupun imej bagi fungsi apabila dipetakan kepada nilai negatif 2. Okey, so penyelesaian kita, okey, kita akan gantikan negatif 2 ini ke tempat ataupun ke kedudukan x yang dalam persamaan dalam fungsi yang diberi, iaitu 3x tambah 4 tadi. X itu kita akan gantikan dengan negatif 2. Okey, termasuklah juga bahagian penyebutnya, iaitu 4 tolak x tadi. So kita gantikan dengan negatif 2. Okey, selebihnya yang ini hanya permudahkan seperti biasa sahaja. Jadi jawapan akhir kita akan dapat negatif 1/3. Okey, untuk soalan B, soalannya adalah nilai x, cari nilai x apabila fungsi itu dipetakan kepada x dan mendapat nilai ataupun imej iaitu negatif 2. Okey, dekat sini maklumat yang diberi dalam soalan, okey, fx ataupun fungsi fx adalah bersamaan dengan 3x tambah 4 per 4 tolak x. Okey, yang ini kita samakan dengan negatif 2. Okey, seterusnya apa yang kita buat adalah pindahkan 4 tolak x ataupun bahagian penyebutnya itu ke sebelah kanan. So dia akan jadi darab. So negatif 2 dia akan darabkan dengan 4 tolak x. Okey, manakala sebelah kiri meninggalkan 3x tambah 4. Okey, seterusnya kita hanya kembangkan. Okey, kembangkan yang bahagian kanan. So negatif 2 darab 4 dapat negatif 8. Okey, negatif 2 darab negatif x kita akan dapat 2x ataupun positif 2x. Okey, sebelah kiri kekal dengan keadaan 3x tambah 4. Okey, seterusnya pindahkan sebutan x yang ada sebelah kanan tadi, pindahkan ke sebelah kiri sebab kita nak cari nilai x. Okey, so 3x akan tolak dengan 2x yang baru pindah daripada kanan ke kiri. Manakala yang sebelah kanan meninggalkan negatif 8 dan kita pindahkan terus positif 4 tadi ke sebelah kanan, jadi tolak 4. So dekat sini kita boleh lihat 3x tolak 2x adalah bersamaan dengan x, sama dengan negatif 8 tolak 4 adalah negatif 12. So kita dapat jawapan akhir bagi soalan B. Okey, seterusnya kita tengok soalan nombor 2. Diberi fungsi gx dalam keadaan modulus x tambah 8. Okey, x tambah 8 ini berada dalam keadaan modulus. Cari nilai-nilai x yang mungkin apabila imejnya adalah 3. Okey, apabila melibatkan fungsi yang dinyatakan dalam modulus, okey, nilai imej 3 itu tadi dia akan jadi ada dua, ada dua imej, iaitu satu bernilai 3 ataupun positif 3 dan satu lagi bernilai negatif 3. Okey, so apa yang bernilai 3 dan negatif 3 ini adalah fungsi gx itu tadi. Okey, so gx yang pertama bernilai 3 dan gx yang kedua bernilai negatif 3. Okey, so tengah-tengah kita letak perkataan atau. Okey, so gantikan gx itu tadi dengan fungsi yang telah dinyatakan dalam soalan. Kali ini kita tak ambil dalam modulus dia sebab modulus itu terhapus sebab kita telah mempertimbangkan dua keadaan untuk imej, iaitu 3 dan juga negatif 3. Jadi apa yang kita tulis menggantikan gx adalah
X tambah 8 sahaja. Okay, so fungsi gx itu kita gantikan dengan X tambah 8 sahaja. Okay, kita selesaikan satu persatu. Untuk yang bernilai positif 3, okay, X tambah 8 sama dengan 3 tadi. Okay, X kekal sebelah kiri, manakala sebelah kanan jadi 3 tolak 8. Maka kita akan dapat X sama dengan negatif 5. Okay, untuk kes yang kedua, di mana X tambah 8 sama dengan negatif 8, okay, pindahkan 8 itu ke sebelah kanan. So, kita akan dapat negatif 3 tolak 8 dan X sama dengan negatif 11. Okay, so kita dapat dua nilai X apabila imejnya adalah 3, diberi fungsi gx dalam bentuk modulus. Okey, untuk soalan ketiga ini adalah berkaitan dengan fungsi songsangan dan juga fungsi yang melibatkan gabungan, fungsi gabungan. Okey, so kita tengok fungsi fx dan gx masing-masing diberi mengikut kepada soalan. Jadi soalan yang pertama adalah tentukan ataupun cari nilai fungsi songsangan yang memetakan kepada 5. Jadi untuk soalan A, okey, kita nak memudahkan untuk memudahkan pengiraan kita salin semula fx tadi, fungsi fx yang telah diberi iaitu 2x tambah 1. Okey, untuk cari fungsi songsangan, kita akan andaikan y bersamaan dengan 2x tambah 1. Okey, fungsi y itu bersama dengan 2x tambah 1 dan kita nak cari, nak tukarkan y sama dengan 2x tambah 1 itu kepada x sama dengan dalam sebutan y. So, kita nak pindahkan y, okay, supaya x duduk dekat sebelah depan ataupun x yang jadi perkara rumus. Jadi first kita tolak dahulu dengan 1 iaitu 2x. Okay, kita nak x sahaja sebelah kanan. So, dia akan jadi y tolak 1 per 2. Okay, ataupun kita boleh tulis x itu di sebelah kiri. So, x sama dengan y tolak 1 per 2. Okay, jadi apa yang kita lakukan? Kita nyatakan dahulu fungsi songsangan. Okay, nyatakan dahulu fungsi untuk songsangan di mana f negatif 1 fungsi songsangan x bersamaan dengan x tolak 1 per 2. Okay, nyatakan dahulu fungsi songsangan, kemudian barulah kita cari fungsi songsangan yang memetakan kepada 5. Okey, maksudnya kat sini gantikan 5 itu di tempat x. Jadi 5 di tempat x tolak 1 per 2. Di mana kita akan dapat jawapan iaitu 2. Okey, untuk soalan B, okey, ini adalah soalan yang melibatkan fungsi gabungan, iaitu gabungan antara G dan juga F. Okey, apabila ada fungsi gabungan begini yang meminta kita untuk mencari imej bagi X-nya yang bernilai 1 tadi. Okey, kat sini kita ada dua kaedah. Okey, so cikgu akan tunjukkan kedua-dua kaedah yang para pelajar boleh pertimbangkan untuk guna dan selesaikan apabila jumpa soalan sebegini. Okey, so kita tengok soalan B. Kaedah 1. Okey, untuk kaedah 1 ini, yang pertama kita cari dahulu apa nilai apabila fungsi f itu memetakan nilai 1. Okey, so masukkan dalam fungsi fx. Fx ialah 2x tambah 1. X kita gantikan dengan 1. Okey, so kat sini kita akan dapat 3. Okay. Seterusnya kita barulah kita tengok kepada fungsi gabungan tadi. Okay, di mana f fungsi f yang memetakan 1 tadi adalah sama dengan 3. Jadi kita gantikan f1 tadi dengan 3. Sekarang kita sudah ada g3. Okey, apa yang kita perlu buat? Gantikan 3 itu ke dalam fungsi g. Okey, gantikan 3 itu ke dalam fungsi g di mana x adalah 3
tolak 2 per 3. Okey, kat sini kita hanya permudahkan ataupun kita kira sahaja 3 tolak 2 per 3, kita dapat 7 per 3. Okey, so ini adalah jawapan akhir untuk soalan B menggunakan kaedah 1. Okey, untuk kaedah 2. Okey, untuk kaedah 2 adalah kita cari fungsi gabungan GF. Okey, fungsi gabungan GFX. Okey, iaitu gantikan dahulu fx dengan fungsinya iaitu 2x tambah 1. Di mana kita akan dapat G, fungsi G dengan keadaan X ni adalah 2X tambah 1. Okey, gantikan fungsi G dengan nilai 2X tambah 1 menggantikan tempat X. Okey, fungsi G menggantikan tempat X tadi dengan 2X tambah 1. Okey, kat sini kita permudahkan. Okey, kita permudahkan, so kita akan dapat 2X tambah 1 per 3. Okey, next barulah kita cari fungsi gabungan yang mana memetakan kepada 1. Kat sini kita akan masukkan 1 itu di kedudukan X. Okey, merujuk kepada fungsi gabungan GF tadi, kita gantikan X itu dengan 1. Selebihnya pengiraan biasa. So kat sini pun kita akan dapat jawapan yang sama, iaitu 7 per 3. Cuma kaedahnya sahaja berbeza. Okay, jadi ada 2 kaedah untuk menyelesaikan soalan seperti soalan B. Seterusnya ialah soalan nombor 4, dengan keadaan diberi kepada kita rajah fungsi gubahan FG yang memetakan X kepada Q. Okey, ini adalah mirip soalan sebenar SPM pada tahun 2019. Okey, so soalannya adalah kita perlu nyatakan fungsi yang memetakan X kepada P. Okey, kat sini tiada pengiraan, tiada pengiraan, tapi kita kena faham betul-betul bagaimana rajah ini berfungsi. Okey, yang pertama kita tengok X, disebabkan dia kata memetakan X, so kita tengok kepada X. Okey, X ini dipetakan kepada P merujuk kepada fungsi yang pertama ini, fungsi F. Jadi untuk soalan A, okay, fungsi F memetakan X kepada nilai P. Okay, fungsi F yang memetakan nilai X ini kepada nilai P. So Fx itu bersamaan dengan P. Maka selesai untuk soalan A. Jawapan dia tiada pengiraan. Untuk soalan B, okay, untuk soalan B melibatkan fungsi gubahan. Okey, so fungsi songsangan. Okey, dekat sini kalau kita tengok kepada gambar rajah, fungsi G memetakan P kepada Q, ataupun kita tulis dalam dia punya fungsi G memetakan P kepada nilai Q. Okey, soalan minta fungsi songsangan. Okey, fungsi songsangan Q. Okey, fungsi songsangan Q. Apa yang berlaku dekat sini? Apabila fungsi G memetakan P, kita akan dapat Q. So, apabila fungsi songsangan, dia jadi terbalik. Fungsi songsangan yang memetakan Q, so kita akan dapat balik dalam bentuk P. Jadi jawapan dekat sini adalah fungsi songsangan yang memetakan Q, kita akan dapat P. Soalan yang kelima, ungkapkan 3x, x tolak 1 sama dengan 3 tolak x dan x tambah 1 dalam bentuk am. Okey, bentuk am kuadratik, ini adalah persamaan kuadratik. Okey, so kita tengok soalan A. Apa yang kita perlu buat adalah kita hanya perlu kembangkan kiri dan kanan dengan betul. Okey, kiri dan kanan dengan betul. Jadi first kita salin dahulu, make sure kita salin dengan betul persamaan yang diberi. Okey, kembangkan dahulu yang sebelah kiri. 3x darab x, kita dapat 3x kuasa 2. Okey, 3x darab dengan negatif 1 dapat negatif ataupun tolak 3x.
Okey, sebelah kanan kita akan kembangkan 3 darab X, 3X. 3 darab 1 dapat positif 3. Okey, negatif X darab X dapat negatif X kuasa 2. Dan negatif X darab 1 dapat negatif X. Okey, seterusnya kita akan permudahkan sebutan serupa yang ada di sebelah kanan, iaitu 3X dengan negatif X. Okey, kat sini kita ada sebutan serupa, jadi kita boleh permudahkan untuk sebelah kanan. Okey, 3X tolak X ialah 2X. Yang lain tak ada ubah, so kita salin semula, termasuklah yang di sebelah kiri. Okey, seterusnya kita akan pindahkan setiap sebutan yang ada sebelah kanan ini ke sebelah kiri. Jadi untuk peringkat awal ni, okey, cikgu akan tunjukkan satu persatu. Okey, untuk memudahkan kita susun, kita terus susun 3X kuasa 2 dengan negatif X kuasa 2, so kita akan dapat positif X kuasa 2. Okey, negatif 3X yang ada duduk di sebelah kiri ni. Kemudian 2X pindah jadi negatif 2X. Okey, dan akhir sekali positif 3 pindah jadi negatif 3. Okey, ingat sama dengan kosong. Okey, seterusnya kita permudahkan mana-mana yang ada sebutan serupa, kita permudahkan. Kat sini kita ada 3X kuasa 2 tambah X kuasa 2, kita dapat 4X kuasa 2. Okey, kemudian negatif 3X tolak 2X, kita akan dapat negatif 5X. Dan negatif 3 tiada pasangan ataupun tiada sebutan serupa, maka kekal dengan keadaan negatif 3. Ingat, sama dengan kosong. Bila sebut bentuk mesti persamaan kuadratik itu mesti disamakan dengan kosong. Okey, so dekat sini maka jawapan dia adalah 4X kuasa 2 tolak 5X tolak 3 sama dengan kosong. Okey, untuk soalan B yang meminta kita untuk menyelesaikan persamaan kuadratik, okey, cikgu sangat menggalakkan para pelajar untuk selesaikan persamaan kuadratik dengan menggunakan formula. Okey, formulanya apa? Iaitu X sama dengan negatif B tambah tolak. Okey, B kuasa 2 tolak 4AC. Okey, kat atas ni ada punca kuasa 2. Bawah, okey, per 2A. Okey, so apa nilai A, B dan C ini? A, B dan C ini kita ambil daripada persamaan am, iaitu persamaan am yang kita dah dapat di soalan A, di mana A-nya adalah 4, B dia adalah negatif 5 dan C-nya adalah negatif 3. Okey, gantikan nilai A, B dan C tadi ke dalam persamaan ataupun rumus kita untuk kita selesaikan persamaan kuadratik. Jadi gantikan sahaja negatif B negatif 5 tambah tolak. Okey, B kuasa 2 adalah negatif 5 kuasa 2 tolak 4. Okey, A ialah 4 dan C adalah negatif 3. Okey, punca kuasa 2 jangan lupa dia masih lagi ada punca kuasa 2. Cuma cikgu tulis lambat sikit sebab panjang kan kita punya masukkan nilai untuk nilai B, A, C tadi panjang, jadi last sekali lah. Okey, bawah penyebut dia adalah 2, A dia adalah 4. Okey, kemudian yang ini tekan kalkulator, so kita permudahkan sedikit. Okey, kita permudahkan sedikit, so kita akan dapat X sama dengan negatif, so kita akan dapat positif 5 tambah tolak. Okey, yang ini tekan kalkulator, dapat 73. Ini masih lagi dalam bentuk punca kuasa 2. Cikgu tunjukkan dahulu dekat sini, bawah adalah 8. Okey, so untuk menentukan nilai X-nya, okey, X kat sini ada dua nilai. Okey, untuk nilai yang pertama kita ambil X-nya sama dengan 5 tambah punca kuasa 2 73 per 8
Dan satu lagi kita akan ambil nilai X yang kedua, iaitu 5 tolak punca kuasa 2 73 tadi per 8. Okey, yang ini tekan kalkulator baik-baik. So, X yang pertama kita akan dapat nilai 1.693. Berikan jawapan hingga 3 tempat perpuluhan. Itu ialah kehendak soalan. Okey, untuk X yang kedua kita akan dapat nilai negatif 0.443. Okey, so ini adalah jawapan bagi soalan B. Okey. Okey, soalan ke-6. Diberi persamaan kuadratik adalah dalam keadaan sebutan hx kuasa 2 tambah 6x tambah k sama dengan 4. Yang mana persamaan itu mempunyai dua punca nyata yang sama. Ingat kalau disebut sahaja punca nyata yang sama, dia ada kaitan dengan persamaan b kuasa 2 tolak 4ac. Okey, punca nyata yang sama, maka dia adalah sama dengan kosong. Okey, jadi apa nilai B, apa nilai A dan apa nilai C, kita ambil daripada persamaan kuadratik. Okey, persamaan kuadratik yang diberi adalah hash x kuasa 2 tambah 6x tambah k sama dengan 4. Okey, kita mesti dapatkan persamaan itu dalam bentuk am, iaitu sama dengan kosong. Baru kita boleh masukkan dalam formula B kuasa 2 tolak 4AC tadi. Jadi 4 tadi yang berada di sebelah kanan perlu dipindahkan ke sebelah kiri. Okey, yang lain kita tak ubah, jadi kita salin sahaja. Tambah K tolak 4 sama dengan kosong. Jadi kat sini barulah kita tengok mana-mana sebutan yang ada X kuasa 2, maka itu adalah nilai A. Jadi kat sini A-nya adalah hash. Okey, sebutan yang ada X itu ialah B. So kat sini kita ada B sama dengan 6. Dan C adalah baki ataupun balance yang tinggal, okey, ya, ataupun sebutan yang tak ada apa-apa huruf, yang tak ada X dalam sebutannya, iaitu K tolak 4. Okey, so A sama dengan hash, B sama dengan 6 dan C sama dengan K tolak 4. Inilah yang akan kita gantikan dalam B kuasa 2 tolak 4 AC sama dengan kosong. Okey, jadi B kita adalah 6. So 6 kuasa 2 tolak 4. A adalah hash dan C adalah K tolak 4. Kita samakan dengan kosong. Okey, yang ini kita permudahkan mana yang kita boleh kira. 6 kuasa 2 adalah 36 tolak. Okey, 4 darab hash kita boleh terus darab 4 hash terus. Okey, K tolak 4 kita kekalkan. Kita yang kat sini kita tak perlu kembangkan. Okey, kalau kata kita kembangkan, nanti kita kena pecahkan pula ataupun asingkan, sebab soalan minta ungkapkan hash dalam sebutan K. Okey, so next kita akan pindahkan. Okey, 36 ini kita akan pindahkan 4 hash ke sebelah kanan, ke sebelah kanan. So dia akan jadi positif 4 hash. Okey, so seterusnya adalah pindahkan K tolak 4 ke sebelah. Okey, seterusnya adalah okey, dalam keadaan 36 sama dengan 4 hash darab K tolak 4 ini. Okey, kalau kita rasa macam kekok, sebab kita biasa apa yang kita nak, itulah yang akan kita letakkan di sebelah kiri. Jadi kita nak 4 hash, sebab kita nak hash, kita letak 4 hash. K tolak 4 ini di sebelah kiri. So 36 ni duduk sebelah kanan. Okey, kita tak buat apa-apa pengiraan, apa-apa operasi. Hanya ibarat kata kita pusing sama dengan tu sahaja. Okey, first kat sini cikgu nak pindahkan 4 dahulu. Okey, 4 hash tadi, 4 tadi cikgu nak pindahkan 4. So sebelah kiri akan jadi hash darab K tolak 4 sama dengan, okey, kat sini adalah 36 bahagi 4. Okey, sebab 4 tadi pindahkan ke sebelah kanan jadi bahagi. 36 bahagi 4 adalah 9. Dan sebelah kiri adalah hash K tolak 4. Okey, kita nak hash yang jadi perkara rumus kita. So yang K tolak 4 pindahkan. Pindahkan dia jadi bahagi. Okey, sebab
hubungan dia dengan H adalah darab. Jadi bahagi K tolak 4. Atas ialah tuan rumah yang ada sebelah kanan, iaitu 9. Okey, maka jawapan dia adalah H bersamaan dengan 9 per K tolak 4. Okey, seterusnya untuk soalan 7. Kali ini persamaan kuadratik adalah X kuasa 2 tambah X sama dengan 3KX tolak K kuasa 2, yang mana mempunyai dua punca nyata yang berbeza. Okey, apabila kita sebut dua punca nyata yang berbeza, apa yang perlu terlintas di kepala kita adalah B kuasa 2 tolak 4AC akan bernilai lebih besar daripada kosong. Okey, dia sama macam soalan 6 tadi. So, kita kena tentukan apakah nilai B, A dan C tadi. So, kita tengok kepada persamaan kuadratik yang diberi, iaitu X kuasa 2 tambah X sama dengan 3KX tolak K kuasa 2. Kita kena pindahkan duduk setempat supaya kita dapat jadikan persamaan itu sama dengan kosong. Jadi, cikgu memilih yang mana ada sebelah kanan, pindahkan ke sebelah kiri. Okey, so kita akan dapat negatif 3KX tambah K kuasa 2 sama dengan kosong. Okey, so kat sini sebutan yang ada X ada 2. Okey, ini adalah sebutan serupa, jadi kita boleh faktorkan. Okey, kita boleh keluarkan nilai X itu. Jadi kita akan dapat X kuasa 2 tambah, okey, X kita keluarkan, ini kita letak kat belakang. Okey, X letak kat belakang. Jadi apa yang ada dalam kurungan adalah 1 tolak 3K. Okey, tambah K kuasa 2 sama dengan kosong. Okey, kat sini A nya adalah nilai 1, B nya adalah nilai 1 tolak 3K dan C nya adalah K kuasa 2. Okey, sekarang barulah kita beralih kepada B kuasa 2 tolak 4AC, di mana B nya kita akan gantikan dengan maklumat yang kita sudah dapat. Okey, B 1 tolak 3K tolak 4, A adalah 1 dan C adalah K kuasa 2. Yang ini dia adalah lebih besar daripada kosong. Okey, 1 tolak 3K kuasa 2 kita kena kembangkan. Okey, kita kena kembangkan. Okey, so bila kita kembangkan, kita sepatutnya dapat 1 tolak 6K tambah 9K kuasa 2. Okey, tolak 4 darab K kuasa 2 ialah 4K kuasa 2 lebih besar daripada kosong. Kat sini kita ada sebutan serupa, 9K kuasa 2 dengan 4K kuasa 2, kita boleh buat operasi. Okey, so 9K kuasa 2 tolak 4K kuasa 2 adalah 5K kuasa 2 tolak 6K tambah 1. Ini cikgu susun balik. Tolak 6K dan positif 1. Okey, lebih besar daripada kosong, jangan lupa. Okey, 5K kuasa 2 tolak 6K tambah 1. Ini kita boleh faktorkan menggunakan kaedah pemfaktoran sahaja, di mana kita akan dapat K tolak 1 dengan 5K tolak 1. Okey, kat sini kita nak tentukan apakah julat yang sesuai. Okey, cikgu akan guna kaedah graf, di mana berdasarkan kepada fungsi kuadratiknya 5K kuasa 2 tolak 6K tambah 1, dan kita dapat tengok kat sini punca dia adalah 1 dan 1/5. Jadi cikgu guna kaedah graf. Okey, graf dia adalah berbentuk senyum, dan apa yang perlu kita tunjukkan adalah kita just nyatakan paksi X. Okey, so apakah nilai yang kena nyatakan dekat paksi X adalah punca bagi persamaan kita tadi, iaitu kita ada 1 dan 1/5. So sebelah kiri adalah nilai 1/5 sebab 1/5 lebih kecil daripada 1. Okey, so kita tengok dekat sini, tengok pada ketaksamaan dia adalah lebih besar daripada kosong. Jadi bahagian yang kita perlu lorekkan ataupun yang terlibat adalah bahagian yang berada di atas paksi X. Okey, yang cikgu lorekkan dekat sini.
Jadi untuk ketaksamaan ataupun julat yang pertama, okey, K-nya kita tengok antara hubungan antara K dengan 1/5 dahulu okey, so kita nak guna simbol apa, lebih kecil atau lebih besar. So kita tengok kawasan yang berlorek ini berada di sebelah kiri 1/5, iaitu lebih kecil dari 1/5. Jadi simbol dia lebih kecil. Satu lagi, okay, so kita letak atau kat tengah. Satu lagi adalah hubungan antara K dengan 1. Okay, so simbol apa, ketaksamaan apa yang kita nak guna. Kita tengok kawasan yang kita lorekkan adalah di sebelah kanan daripada 1. So lebih besar daripada 1. Okay, jadi dua ketaksamaan So ada dua ketaksamaan. Jadi K lebih kecil daripada 1/5 dan juga nilai K lebih besar daripada 1 diterima sebagai julat nilai K. Okey, untuk soalan 8, diberi persamaan kuadratik 3x kuasa 2 tolak 8x tambah k sama dengan 0 tidak mempunyai punca nyata. Apabila disebut sahaja tidak mempunyai punca nyata, apa yang perlu terlintas di kepala kita adalah b kuasa 2 tolak 4ac lebih kecil daripada 0. Okay, so berdasarkan kepada persamaan yang diberi, persamaannya adalah persamaan dalam bentuk persamaan am. Jadi senang kerja kita. So berdasarkan kepada persamaan itu, A dia adalah 3, B dia adalah negatif 8 dan C dia adalah K. Gantikan nilai ABC itu tadi ke dalam B kuasa 2 tolak 4AC kita. Okay, B negatif 8, so kuasa 2 tolak 4. A 3 dan C dia adalah K, lebih kecil daripada 0. Okey, negatif 8 kuasa 2 adalah 64 tolak 4 darab 3 adalah 12 K, lebih kecil daripada 0. Okey, so negatif 12K, kita akan pindahkan negatif 12K ini ke sebelah kanan. So dia akan jadi positif 12K. Simbol tak berubah simbol tetap sama, tak berubah. Okey, kita nak K kita nak K sahaja. Jadi 12 ni kita akan pindah ke sebelah. Kat sini dia darab. So bila pindah dia akan jadi bahagi 12. Siapa bahagi? 64 lah yang akan bahagi dengan 12. Simbol tetap sama. Okey, so 64/12 itu bersamaan dengan 16/3. Okey, lebih kecil daripada K. Ataupun okey, lebih cantik kita tukar, kita pusing K duduk sebelah kiri dan 16/3 kita duduk sebelah kanan. Yang ini kita tak ubah apa-apa, kita hanya penulisan dia sahaja. Simbol ini kalau kita tengok dia sedang menganga ke arah K, dia sedang ternganga ke arah K. Jadi bila kita letak K sebelah kiri, simbol tadi tetap akan menganga dekat K. Jadi kat sini kalau awal tadi dia adalah lebih kecil, dia menganga dekat K. Sekarang situasi dia masih lagi menganga pada K, tetapi simbol dia dah jadi lebih besar. Jadi jawapan untuk soalan ini adalah K lebih besar daripada 16/3. Okey, soalan 9 melibatkan persamaan serentak dalam keadaan 3 pemboleh ubah. Okey, jadi jalan kerja dia akan memang akan panjang sedikit berbanding dengan pengiraan biasa. Okey, so untuk soalan 9 ini kita ada 3 persamaan. Okey, kita boleh label setiap persamaan itu, kita boleh label. Okey, persamaan yang pertama, persamaan yang kedua dan persamaan yang ketiga. Okey, jadi kita akan lihat yang mana sesuai supaya untuk peringkat awal kita akan guna kaedah penghapusan. Jadi kita nak hapuskan sebutan yang mana dahulu bergantung kepada kita. Okey, untuk situasi soalan ini cikgu akan pilih persamaan yang kedua. Okey, so persamaan yang kedua first cikgu akan darabkan dengan 2. Jadi setiap sebutan itu kita akan darabkan dengan 2. Okey, 3x darab 2 dapat 6x tambah 3y darab 2 dapat 6y
tambah 2Z darab 2 dapat 4Z. Sama dengan negatif 3 darab 2 dapat negatif 6. Okey. Kemudian cikgu akan ambil persamaan yang pertama, iaitu 5X tolak 2Y tolak 4Z sama dengan 3. Okey, so dapat kita lihat kat sini 4Z dan 4Z itu adalah target saya, target cikgu. Cikgu nak hapuskan 4Z dahulu. Okey, so kat sini cikgu jelaskan untuk pengiraan untuk soalan yang melibatkan persamaan serentak 3 pembalik ubah ni, mana-mana persamaan adalah boleh. Tak semestinya kena guna apa yang cikgu tunjuk. Okey, semua kat sini cikgu ambil persamaan kedua, cikgu darabkan dengan 2 supaya cikgu boleh hapuskan 4Z. Okey, so macam mana nak hapuskan 4Z? Dia tak boleh 4Z tolak negatif 4Z. Okey, dia kena tambah. So cikgu akan buatkan operasi tambah. Jadi setiap sebutan yang ada dekat situ untuk persamaan bahagian yang atas dengan yang bawah, okey, X akan tambah dengan X, Y akan tambah dengan Y, dan Z akan tambah dengan Z. Samalah juga untuk yang bahagian ini. Okay, negatif 6 pun akan tambah dengan 3. Okey, so yang pertama 6X tambah 5X kita akan dapat 11X. 6Y tambah negatif 2Y. Okey, 6Y tambah negatif 2Y kita dapat positif 4Y. 4Z tambah negatif 4Z. Okey, kalau tak boleh bayang para pelajar, saya nasihatkan para pelajar untuk tulis sebutan itu, pengiraan itu di sebelah tulis untuk pengiraan supaya para pelajar boleh nampak. Okey, kalau boleh bayangkan sebutan yang kita nak tambah tadi, tak ada masalah. Kalau tak boleh, then tulislah nota kecil sedikit ataupun bahagian contengan apakah sebutan yang terlibat. Okey, 4Z tambah dengan negatif 4Z yang ini akan terhapus. Jadi tiada lagi sebutan Z. Okey, senang cerita Z itu telah mati. Okey, sama dengan negatif 6 tambah 3. So kita akan dapat negatif 3. Okey, so kat sini kita ada persamaan yang baru. Okey, ataupun nak tulis semula supaya lebih cantik. Okey, 11X tambah 4Y sama dengan negatif 3. Okey, so ini adalah persamaan saya yang keempat. Okey, so kita perlu lagi satu persamaan. Okey, persamaan yang kelima. Okey, kita tengok daripada persamaan 1, 2, 3 tadi yang mana kita boleh hapuskan. Untuk tips kat sini, kita akan hapuskan Z. Okey, target kita disebabkan untuk persamaan keempat kita dah dalam keadaan ataupun dalam sebutan X dan Y. So untuk persamaan kelima juga kita nak hapuskan Z. Okey, jadi untuk persamaan kelima saya akan ambil daripada persamaan 2, saya akan darabkan dengan 3, dan persamaan ketiga ni saya akan darabkan dengan 2 supaya saya akan dapat 6Z. Okey, kemudian saya akan hapuskan Z itu. Okey, so saya buat satu persatu. Persamaan kedua saya akan darabkan dengan 3, manakala persamaan ketiga saya akan darabkan dengan 2. Okey, so apa jadi? Okey, yang pertama dahulu, persamaan kedua darab 3. So kita akan dapat kita akan dapat 9X tambah 9Y tambah 6Z sama dengan negatif 9. Okey, persamaan ketiga darabkan dengan 2. So kita akan dapat negatif 4X tambah 10Y tambah 6Z sama dengan 6. Okey, so dapat kita lihat dekat sini 6Z dan 6Z. So kita boleh hapuskan dengan cara tolak. Okey, so persamaan atas tolak dengan persamaan bawah. Okey, yang pertama 9X tolak negatif 4. Okey, so kita akan dapat 13X. 9Y tolak 10Y. So dapat negatif Y. 6Z tolak 6Z. Matilah Z itu. So sama dengan negatif 9 tolak 6 dapat negatif 15. Okey, so kita dapat persamaan yang kelima.
iaitu 13x tolak y sama dengan negatif 15. Okey, kita nak kat sini kita boleh guna, cikgu akan guna kaedah penggantian pula. Kalau tadi kita guna kaedah penghapusan, now kita guna kaedah penggantian pula, di mana 13x tambah 15 itu adalah bersamaan dengan y. Okey, so ini adalah persamaan y sama dengan, ini cikgu tulis semula 13x tambah 15. Ini adalah persamaan kelima. Okey, so cikgu akan gantikan dalam persamaan keempat. Okey, so cikgu akan tulis kat sini, ganti persamaan 5 dalam persamaan 4. Okey, yang mana 11x tambah 4y kan. So y itu gantikan dengan 13x tambah 15 sama dengan negatif 3. Okey, kembangkan 11x tambah 4 darab 13 adalah 52x tambah 4 darab 15 adalah 60 sama dengan negatif 3. Okey, sebutan serupa 11x tambah 52x adalah 63x. Okey, sama dengan negatif 3 tolak dengan 60. So, kita akan dapat 63x sama dengan negatif 63. Okey, dan x kita akan dapat negatif 1. Okey, sebab negatif 63 bahagi dengan 63. So, kita akan dapat x sama dengan nilai negatif 1. So, kita sudah dapat satu nilai, iaitu nilai x. Okey, seterusnya kita akan gantikan ke dalam persamaan 5. Okey, cikgu naikkan ke atas. Okey, gantikan nilai x. Okey, nilai x tadi ke dalam persamaan 5, sebab kita nak dapatkan nilai y. Okey, so y sama dengan 13x. X ialah negatif 1. So, tambah 15. Okey, kita akan dapat y sama dengan 2. Okey, so dah dapat 2 nilai, iaitu nilai x dan nilai y. Untuk nilai yang ketiga, iaitu nilai z. Okey, so kita boleh guna mana-mana persamaan. Okey, persamaan 1 atau 2 atau 3. Okey, mana-mana persamaan adalah boleh guna mana-mana persamaan, sebab kita nak cari nilai z. Jadi dekat sini cikgu nak pilih persamaan kedua lah. Okey, so kat sini sebenarnya bebas cikgu pilih persamaan kedua, sebab 2z itu perkali dia adalah 2. Okey, berbanding dengan yang lain dia lebih besar, 2 paling kecil. Itu sahaja, tak ada rasional lain pun. Okey, so persamaan kedua persamaan yang kedua. Okey, cikgu tulis balik. Persamaan kedua adalah 3x tambah 3y tambah 2z sama dengan negatif 3 tadi. Okey, kita nak cari nilai z kan. Nilai x dan y kita dah tahu. Jadi gantikan. X ialah negatif 1. Y adalah 2. Yang lain salin sahaja. Okey, so 3 darab negatif 1 tambah 3 darab 2 adalah 3 tambah 2z sama dengan negatif 3. Okey, so pindahkan 3 itu ke sebelah kanan, meninggalkan sebelah kiri 2z sahaja. Sebelah kanan ialah negatif 3 tolak dengan 3 yang baru kita pindah. Okey, so 2z sama dengan negatif 6. Okey, kita nak z sahaja. Negatif 6 bahagi 2 dapat negatif 3. So, kita dah dapat nilai z-nya. Okey, so kalau kita tengok dekat sini, untuk soalan 9, apabila melibatkan persamaan serentak 3 pemboleh ubah, jalan kerjanya agak sedikit panjang lah, sesuai lah dengan markah dia, iaitu 6 markah. Kita beralih kepada soalan 10, masih lagi persamaan serentak tetapi dalam keadaan 2 sebutan sahaja.
Okey, so kita ada dua persamaan, X tambah 2Y sama dengan 7 dan X kuasa 2 tambah 4Y kuasa 2 sama dengan 37. Okey, dekat sini daripada persamaan yang pertama iaitu X tambah 2Y sama dengan 7 tadi, cikgu akan pindahkan 2Y ke sebelah kanan. Okey, supaya tinggal X sama dengan 7 tolak 2Y. Okey, cikgu akan nyatakan ini sebagai persamaan yang pertama. Okey, kemudian apa yang cikgu akan buat? Cikgu akan gantikan persamaan satu tadi ke dalam persamaan yang kedua. Okey, so ganti 1 dalam 2. Okey, tulis kat sini sebab senang untuk awak faham. Okey, gantikan 1 dalam 2. Jadi tempat X kuasa 2 tu kita gantikan dengan persamaan 1, iaitu 7 tolak 2Y. Okey, yang lain kekal dalam keadaan tambah 4Y kuasa 2 sama dengan 37. Okey, so 7 tolak 2Y perlu dikembangkan. Ingat kembang baik-baik. Okey, bila kita kembangkan kita akan dapat 49 tolak 28Y tambah 4Y kuasa 2. Ini kita kembangkan. Okey, kalau para pelajar ada masalah untuk kembangkan, then buat step by step. Okey, yang lain kita salin semula. Okey, kemudian kita permudahkan. Yang mana ada sebutan serupa, kita permudahkan. Iaitu sebutan serupa yang kita ada dekat sini adalah 4Y kuasa 2. So, 4Y kuasa 2 tambah 4Y kuasa 2, kita akan dapat 8Y kuasa 2. Okey, tolak 28Y kekal. Okey, tambah 49. Dan tolak 37 yang kita baru pindah supaya kita dapat sama dengan kosong. So, kat sini kita akan dapat 8Y kuasa 2 tolak 28Y tambah 12 sama dengan kosong. Okey, A dia adalah 8, B dia adalah negatif 28 dan C dia adalah 12. Okey, untuk dapatkan nilai Y kat sini, cikgu syorkan ataupun cikgu akan guna penyelesaian persamaan kuadratik menggunakan rumus. Okey, apa rumus dia? Okey, disebabkan kat sini persamaan kita adalah dalam sebutan Y, maka kita alter sikitlah. Kita alter sedikit kita punya formula. Okey, cikgu akan turun sedikit ke bawah. Okey, formula yang akan kita guna adalah Y sama dengan, kalau formula asal X, kat sini kita ada Y. Sebab kita punya pemboleh ubah kita adalah Y. Negatif B tambah tolak B kuasa 2 tolak 4AC. Ingat, punca kuasa 2 atasnya. Dan bawah adalah per 2A. Okey, gantikan nilai A, B dan C tadi. Okey, untuk peringkat awal, negatif B dia adalah negatif 28 tambah tolak. Okey, yang dalam punca kuasa 2 ni, B dia tolak 4A dia adalah 8, C dia adalah 12. Okey, yang ini dia ada punca kuasa 2 yang agak panjang. Nilai dia lah agak panjang, tapi kita boleh kira pakai kalkulator, jadi tak susah pun. Okey, 2A, A ialah 8. Okey, so permudahkan sedikit supaya kita tak adalah nampak crowded. So Y sama dengan 28 tambah tolak punca kuasa 2 400. Kalau kita kira terus pakai kalkulator, kita akan dapat 20. Jadi kita terus masuk 20 pun tak apa. Okey, 2 darab 8 16. Jadi nilai Y yang kita perlu cari, kita kena pertimbangkan satu operasi tambah dan satu lagi adalah operasi tolak. Jadi nilai Y yang pertama kita pertimbangkan operasi tambah dahulu. So 28 tambah 20 per 16. Okey, yang mana kita akan dapat nilai Y tersebut adalah 3. Okey, manakala nilai Y yang kedua, apabila 28 tolak 20 bahagi dengan 16, yang mana nilai Y yang akan kita dapat adalah 1/2.
ataupun 0.5. Cikgu ambil dalam bentuk pecahan. Okey, so Y yang pertama kita dapat 3 dan Y yang kedua kita dapat 1/2. Okey, untuk cari nilai X, okey, untuk dapatkan nilai X kita kena guna kedua-dua nilai Y tadilah. Okey, so macam mana nak cari nilai X? Kita akan guna persamaan 1. Okey, so kita akan ambil persamaan 1 ini. Y dia kita akan gantikan mengikut nilai yang kita dah dapat tadi, iaitu 3 dan 1/2. Okey, kat sini cikgu ambil persamaan 1. Okey, dan turun bawah sedikit. Okey, so Y yang pertama iaitu Y sama dengan 3 tadi. Okey, kita masukkan dalam persamaan 1, iaitu X sama dengan 7/2Y. Okey, so X yang kita sepatutnya dapat apabila Y bernilai 3, kita akan dapat nilai X-nya adalah 1. Okey, untuk kes yang kedua, okey, so kita letak tengah-tengah atau apabila Y bernilai 1/2, kita akan masukkan dalam persamaan. Okey, so gantikan Y tadi dengan nilai 1/2. So kita akan dapat X-nya bernilai 6. Okey, so kedua-dua nilai ini kita nyatakan dalam pengiraan kita. Okey, so inilah dia markah kita ataupun penyelesaian untuk soalan nombor 10. Okey, soalan nombor 11. Okey, ini adalah di bawah tajuk indeks, di bawah tajuk indeks, set dan logaritma. Okey, ini adalah soalan 11 ni berkaitan dengan indeks sahaja. Okey, diberi 5 kuasa X adalah P, 5 kuasa 2Y sama dengan Q dan 5 kuasa X tambah 2Y sama dengan 25 kuasa Y tolak 2, di mana ungkapkan Q dalam sebutan P. Jadi kita tengok kepada soalan yang diberi, iaitu 5 kuasa X tambah 2Y sama dengan 25 kuasa Y tolak 2 tadi. Kita kena tukarkan, kita kena pecah ataupun cerakinkan sebutan-sebutan yang diberi ini menggunakan hukum indeks. Okey, so yang pertama yang sebelah kiri kita akan ada 5 kuasa X darab 5 kuasa 2Y. Okey, yang sebelah kanan 25 ni kita tukar kepada 5 kuasa 2. Okey, Y tu kita tulis. So jadi 5 kuasa 2Y lah, tolak 2. Okey, gantikan 5 kuasa X dan 5 kuasa 2Y dengan maklumat yang diberi. 5 kuasa X adalah P, 5 kuasa 2Y adalah Q. So jadi PQ sama dengan Q tolak 2. Okey, yang ada sebutan Q kita pindahkan ke sebelah kiri supaya jadi PQ tolak Q sama dengan negatif 2. Okey, dia nak ungkapkan Q dalam sebutan P. Jadi faktorkan yang sebelah kiri, kita keluarkan Q yang lain. Okey, P tolak 1 sama dengan negatif 2. Okey, pindahkan P tolak 1 ke sebelah kanan, dia akan jadi bahagi sebab P tolak 1 ni adalah darab dengan Q. So bila pindah dia jadi bahagi P tolak 1. So duduk bawah lah. Okey, yang atas letak dia sebagai negatif 2. Sebelah kiri apa yang tinggal? Q. Okey, dekat sini ada dua kaedah sebenarnya. Okey, dua kaedah nilai tetap sama. Okey, cuma mungkin cara kita pindahkan tu menyebabkan jawapan nampak berbeza. Okey, sebenarnya adalah sama. Berbeza dekat mana? Okey, dekat step yang ini, di mana PQ sama dengan Q tolak 2. Okey, tolak 2 pindah ke sebelah kiri, so dia jadi positif 2. Manakala sebelah kanan Q, PQ tadi yang sebelah kiri pindah ke sebelah kanan, so dia jadi tolak PQ. Okey, tukar sedikit cara penulisan. Q tolak PQ sama dengan 2. Ini tukar penulisan sahaja, tak ada pengiraan apa-apa, tak ada operasi apa-apa. Okey, keluarkan ataupun faktorkan Q, so dia akan jadi 1 tolak P sama dengan 2. Jadi kita nak Q, kita nak Q
So 1 tolak P pindah jadi bahagi 1 tolak P, atas adalah 2. Okey. Ini pun boleh So ada dua kaedah Ada dua kaedah. Nampak macam ada dua jawapan, sebenarnya tidak. Okey, ini adalah alternatif Ini adalah alternatif kepada penyelesaian bagi soalan nombor 11. Okey, kita tengok soalan seterusnya adalah soalan 12, di mana diberi 13 punca kuasa 28 ataupun set 28 tolak 7 set 7. Okey, yang ini dia suruh kita permudahkan. Jangan sesekali tekan kalkulator dan beri jawapan dalam bentuk perpuluhan. Okey, itu adalah bukan kehendak soalan. Okey, jadi sia-sia sahaja kalau kita jawab jawapan dalam keadaan perpuluhan. Okey, penyelesaian bagi soalan 12. Okey, punca kuasa 28 dan punca kuasa 7 ini. Okey, untuk punca kuasa 28 ini kita cuba cari perkaitan antara 7. Okey, so 28 ini datangnya daripada hasil darab 4 darab 7. Okey, 4 darab 7 28. Okey, itu yang kita perlu nampak. Okey, 13 kat depan tak berubah. Okey, 28 ni kita tukar penulisan ke bentuk 4 darab 7. Okey, 4 darab 7, di mana masih lagi ada punca kuasa 2 tolak 7. Yang ini punca kuasa 2 7 ataupun set 7 kekal. Okey, untuk 4 darab 7 ini, okey, orang kata apa, duduk bawah bumbung yang sama boleh dipecahkan bumbung boleh dipecahkan. So dia akan jadi masing-masing ambil bumbung masing-masing. Okey, so kat sini cikgu tak tulis darab lah. Okey, tapi kita tahu hubungan dia adalah darab. So 4 darab 7 tadi masing-masing ambil bumbung punca kuasa 2. So dia jadi macam tu. Yang 7 set 7 ni tak ada ubah apa-apa. Okey, yang ini punca kuasa 4 ini, punca kuasa 2 4 ini nilai dia adalah 2. Okey, so 13, yang ini adalah 2 dan set 7 ini kekal, manakala 7 set 7 juga kekal. Okey, 13 darab 2 adalah 26 set 7. Okey, masing-masing ada set yang sama. Okey, baik sebutan awal dan juga sebutan akhir masing-masing ada set 7. Okey, so bila ada set 7, kita boleh jalankan operasi 26 tolak 7. 26 tolak 7 adalah 19. Okey, set 7 kekal. So kita akan dapat 19 set 7 sebagai jawapan akhir untuk soalan 12. Seterusnya kita tengok soalan 1. Diberi bahawa fungsi g, x dan h, x masing-masing diberi. Untuk soalan A, dia minta pada kita adalah fungsi songsangan bagi g. Okey, apa yang perlu kita buat? Okey, kita akan tengok kepada fungsi g fungsi g, dan kita akan andaikan fungsi gx iaitu 2x tolak 3 ini dengan nilai y. Okey, kemudian kita akan jadikan y sama dengan 2x tolak 3 itu ke bentuk x dalam sebutan y, iaitu y tambah 3 sama dengan 2x. Kita nak x sahaja sebelah kanan, so dia akan jadi y tambah 3 per 2. Okey, kemudian kita masukkan ke dalam fungsi songsangan. Okey, kita akan ambil semula fungsi ini, y ni kita gantikan dengan x. Okey, maka kita dapatlah nilai fungsi songsangan bagi g. Okey, selesai untuk soalan A. Untuk soalan B, fungsi gabungan antara fungsi songsangan g dan juga hash. Okey, untuk soalan B kita gantikan step by step. Okey, fungsi songsangan
dan juga gabungan dengan fungsi hash. Okey, kita tukar ataupun kita masukkan dengan fungsi hash dahulu, iaitu x per 3 tambah 2. Gantikan fungsi hash x tadi dengan x per 3 tambah 2. So, untuk fungsi songsangan G, iaitu berkait rapat dengan soalan A tadi, X kat sini kita akan gantikan dengan maklumat yang ada pada soalan B. Jadi, okey, yang cikgu letak kurungan itu merujuk kepada nilai X yang sepatutnya diisi dengan maklumat ini. So, kita masukkan X per 3 tambah 2. Okey, so kat sini kita permudahkan, jangan sesekali tinggal jawapan kita dalam keadaan begitu. Okey, X per 3 tambah 2 tambah 3, bahagian pengangka bahagian atas. 2 tambah 3 adalah 5. Okey, so X per 3 tambah 5 per 2. Okey, dekat sini kita lihat X per 3 tambah 5 per 2 ini. Yang ini kita kena pastikan penulisan kita itu dalam keadaan pecahan yang terringkas dan juga termudah, di mana nilainya adalah sama dengan X tambah 15 per 6. Okey, so itu adalah jawapan untuk soalan B. Okey, untuk soalan C, diberi kepada kita adalah fungsi gabungan K hash X, yang mana diberi bersamaan dengan 2X tambah 8. Kita gantikan hash X. Okey, kita gantikan hash X itu dalam menggunakan fungsi yang telah diberi, iaitu X per 3 tambah 2. Okey, kat sini yang mana bersamaan dengan 2X tambah 8. Okey, bahagian ini X per 3 tambah 2 ini, dia sama konsep macam soalan A, ataupun kita nak cari fungsi songsangan. Fungsi songsangan. Jadi, apa yang kita perlu buat adalah kita akan andaikan Y itu bersamaan dengan X per 3 tambah 2. Jadi, kita nak jadikan X itu dalam sebutan Y. Jadi, kita boleh buat Y tolak 2 sama dengan X per 3. Kemudian pindahkan 3 ke sebelah kiri. Okey, so kita akan dapat 3 Y tolak 2 sama dengan X. Okey, kita boleh kembangkan. Jadi, X itu sama dengan 3 Y tolak 6. Okey, jadi untuk pengiraan seterusnya, kita kembali kepada K X per 3 tambah 2 tadi, yang mana bersamaan dengan 2X tambah 8. Okey, kita gantikan X per 3 tambah 2 itu dengan X. Okey, manakala 2, okey, X kat sini kita gantikan dengan 3X tolak 6 tambah 8. Okey, yang ini kita akan permudahkan. Okey, 2 darab 3X adalah 6X. 2 tolak 6, 12 tambah 8. Okey, negatif 12 tambah 8. So, kita akan dapat 6X tolak 4. So, itu adalah jawapan kita. Sebab soalan nak fungsi KX, maka kita dapat dalam bentuk fungsi KX itu bernilai 6X tolak 4. Okey, soalan kedua. Selesaikan persamaan X kuasa 2 tambah 3X tolak 12 sama dengan kosong dengan menggunakan kaedah penyempurnaan kuasa 2. Okey, untuk penyempurnaan kuasa 2, X kuasa 2 tolak tambah 3X kekal di sebelah kiri, manakala negatif 12 pindah ke sebelah kanan, dia akan jadi positif 12. Okey, kemudian kita tengok B kita kat sini adalah 3. Okey, penyempurnaan kuasa 2. So, yang ini kekal. Okey, kita akan tambahkan B per 2. B per 2 kuasa 2. B kita adalah 3.
per 2 kuasa 2 di sebelah kiri dan kanan. Okey, kanan pun benda yang sama, akan kita tambah. Okey, tapi 12 masih ada di sebelah kanan, jadi kita salin. Okey, step seterusnya adalah kita ambil X, kita ambil 3 per 2, kita combinekan ataupun dia jadi X tambah 3 per 2 kuasa 2 dekat luar. Okey, sama dengan, okey, 12 tambah 3 per 2 kuasa 2, yang ini boleh tekan kalkulator, kita dapat 57 per 4. Okey, kita nak cari nilai X kat sini. Okey, kuasa 2 pindah, kita akan jadi punca kuasa 2. 57 per 4. Tapi kita kena pertimbangkan nilai positif dan juga negatif punca kuasa 2, 57 per 4. Okey, di sebelah kiri tinggal X tambah 3 per 2. Okey, kat sini kita akan pertimbangkan satu nilai positif dan satu lagi nilai negatif. Okey, so nilai pertama yang positif dahulu. X tambah 3 per 2 sama dengan punca kuasa 2, 57 per 4. Nilai positif dahulu. Satu lagi, X tambah 3 per 2, tetapi kali ini nilai negatif. Okey, negatif punca kuasa 2, 57 per 4. Okay, kita buat satu persatu. Kita cari X dahulu, X yang pertama dahulu, iaitu punca kuasa 2, 57 per 4 tolak 3 per 2 dahulu. Okay, kat sini kita akan dapat nilai X nya adalah 2.2749. Okey, so nilai X yang pertama. Okey, yang kedua iaitu apabila negatif 57 per 4 ni, punca kuasa 2, tolak 3 per 2. So, kita akan dapat nilai X yang kedua iaitu negatif 5.2749. Okey, untuk soalan B, selesaikan dengan menggunakan rumus. Yang ini direct sahaja penggunaan rumus sahaja. Okey, so kita tentukan dahulu berdasarkan kepada fungsi ataupun persamaan kuadratiknya. 3x kuasa 2 tolak 4x tolak 5 sama dengan kosong tadi. Nilai A dia adalah 3, B adalah negatif 4 dan C adalah negatif 5. Jadi apa yang kita perlu buat adalah kita guna sahaja rumus, iaitu rumusnya X sama dengan negatif B tambah tolak B kuasa 2 tolak 4AC, ada punca kuasa 2 bahagi 2A. Okey, kemudian masukkan sahaja nilai. Masukkan sahaja nilai B, A dan juga C. Okay, B dia adalah negatif 4. So, tambah tolak. Negatif 4 kuasa 2 tolak 4 A3 C negatif 5. Okay, punca kuasa 2 per 2 darab dengan A. 2 darab 3. Okay, yang ini kita boleh permudahkan. Negatif 4 so jadi positif 4 tambah tolak. Okay, yang ada dalam, yang duduk dekat bawah punca kuasa 2 tu kita tekan kalkulator, tapi kita jangan cari lagi nilai lah. Okay, sebab senang kita nak tulis. So punca kuasa 2 kekal lagi. Apa yang kita tekan kalkulator adalah nilai yang dalam ini, iaitu negatif 4 kuasa 2 tolak 4 darab 3 darab negatif 5 ini, yang mana nilai dia adalah 76. 76 per bawah adalah 2 darab 3 itu 6. Okey, jadi untuk nilai X yang kita perlu, kita pertimbangkan nilai X dengan keadaan yang pertama iaitu 4 tambah punca kuasa 276 bahagi 6. Okey, satu lagi iaitu nilai X yang mana 4 tolak. Okey, tolak pula tadi dah tambah. So, yang ini tolak 76 per 6.
Okey, so tekan kalkulator baik-baik. X yang pertama kita akan dapat nilai 2.1196. Okey, so kita dapat yang pertama. Dan yang kedua, nilai X yang kedua iaitu negatif 0.7863. Okey, nyatakan jawapan itu dalam 4 tempat perpuluhan. Itu lebih selamat. Okey, kalau soalan tak nyatakan pada kita berapa tempat perpuluhan, kita ambillah sehingga 4 tempat perpuluhan. Okey, soalan ketiga. Okey, selesaikan persamaan yang berikut. Tengok soalan A dahulu. Okey, untuk soalan A, 3 kuasa X tolak 2. Okey, cikgu tulis dahulu soalan dia. 3 kuasa X tolak 2 darab 27 kuasa X sama dengan 1/81. Okey, untuk soalan A ni kalau kita tengok, masing-masing ada kaitan yang tersendiri, iaitu kita tukarkan 27 ini ke bentuk 3 kuasa something. Okey, so 81 ni merujuk kepada 3 kuasa berapa. Okey, so yang pertama 3 kuasa X tolak 2. Okey, 3 kuasa X tolak 2 darab, okey, 27 ni adalah bersamaan dengan 3 kuasa 3 X kita tulis sebelah dia. Okey, sama dengan 1/81 ni pula adalah bersamaan dengan 3 kuasa 4. Okey, so masing-masing dalam keadaan asas 3. Masing-masing dalam asas 3. Jadi menggunakan hukum indeks. Okey, kalau kata hubungan dia adalah darab, so indeks dia kita boleh tambah. Jadi dia akan jadi 3 kuasa X tolak 2 tambah 3X. Okey, sama dengan, okey, 1/3 kuasa 4. Yang ni kita hukum indeks. Kita boleh naikkan ke atas, tetapi positif indeks 4 ni akan jadi indeks negatif 4. Okey, sekarang kiri dan kanan dalam keadaan asas 3. Jadi kita akan bandingkan dia punya indeks sahaja. Okey, jadi kita ambil indeks yang di sebelah kiri iaitu X tolak 2 tambah 3X. Kita samakan dengan indeks yang sebelah kanan iaitu negatif 4. Okey, so kat sini dah jadi persamaan biasa, persamaan linear melibatkan satu pun boleh ubah. Okey, so yang mana ada sebutan serupa tadi. Okey, kat sini memang dah duduk, memang X-nya dah duduk sebelah kiri. Jadi kita terus kekalkan X sebelah kiri. So yang tak ada X tadi pindahkan ke sebelah kanan. Okey, so X tambah 3X adalah 4X. Manakala negatif 4 tambah 2, negatif 4 tambah 2, kita akan dapat negatif 2. Okey, kita nak X sahaja. So pindahkan 4, dia akan jadi bahagi 4. Okey, atas ialah negatif 2. So negatif 2/4. Ingat dalam pecahan, jangan sesekali tinggalkan jawapan dalam keadaan bukan pecahan ataupun bentuk terringkas. So kat sini permudahkan. So kita akan dapat X sama dengan negatif 1/2. Okey, ini untuk soalan A. Okey, untuk soalan B, diberi persamaan 9 kuasa X darab 3 kuasa Y sama dengan 1 dan 8 kuasa X per 4 kuasa Y sama dengan 4. Okey, kita tengok satu persatu dahulu. Okey, 9 kuasa X dan 3 kuasa Y adalah sama dengan 1. Okey, kita tukarkan. 9 tu kita boleh tulis sebagai 3 kuasa 2. So darab dengan kuasa X tu jadi 3 kuasa 2X lah. Okey, dan 3 kuasa Y kekal. Manakala 1 kita tukar kepada bentuk 3 kuasa berapa? 1 3 kuasa kosong. Okey, 3 kuasa kosong nilai dia 1. Jadi masing-masing kiri dan kanan dalam bentuk asas 3. Okey, hukum indeks 3 kuasa 2X tambah Y sama dengan 3 kuasa kosong. Jadi kat sini kita bandingkan indeks dia. 2X tambah Y sama dengan kosong. Okey, cikgu nak tukarkan. Cikgu nak jadikan Y itu bersamaan dengan negatif 2X.
Ini persamaan yang pertama. Okey, kemudian kita tengok kepada maklumat yang kedua, iaitu 8 kuasa X per 4 kuasa Y sama dengan 4. Okey, kita cari perkaitan antara 8, 4 dengan 4 ni dengan satu asas yang sama. Okey, so kat sini 8 datangnya ataupun kita boleh tulis sebagai 2 kuasa 3 X. Manakala bawah 4 kuasa Y, 4 boleh ditukar kepada 2 kuasa 2 Y sama dengan 4 ni juga boleh tukar kepada 2 kuasa 2. Okey, hukum indeks kalau hukum indeks asas sama bahagi, so indeks dia kita akan tolak. So kita akan dapat 2 kuasa 3X tolak 2Y adalah sama dengan 2 kuasa 2. Okey, bandingkan dengan indeksnya kiri dan kanan sebab asas dah sama. So kita tengok kepada indeksnya, yang mana kita akan dapat 3X tolak 2Y sama dengan 2. Okey, ini adalah persamaan yang kedua. Okey, kita nak cari nilai X dan Y tadi. Okey, kita ambil persamaan 1. Kita ambil persamaan, kita akan gantikan persamaan 1 dalam persamaan kedua. Okey, jadi persamaan kedua tadi 3X tolak 2Y. 2Y kita ganti dengan negatif 2X sama dengan 2. Okey, kat sini kita kembangkan. So kita akan dapat 3X tambah 4X sama dengan 2. 3X tambah 4X adalah 7X sama dengan 2. Maka X sama dengan 2 per 7. Okey, so kita dah dapat nilai X. Okey, untuk dapatkan nilai Y, okey, kita akan tengok kepada persamaan 1 lah. Okey, so kita akan gantikan nilai X yang kita dah dapat tadi dalam persamaan 1, iaitu Y sama dengan negatif 2X. Okey, negatif 2X kita gantikan dengan 2 per 7. Jadi kita akan dapat Y-nya adalah negatif 4 per 7. Okey, so kita dah dapat kedua-dua nilai, nilai X dan juga Y bagi soalan nombor 3B. Jadi itu sahaja perkongsian cikgu untuk sesi kali ini, sehingga kita berjumpa lagi dalam video yang seterusnya. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye.